Ya Rasulullah, apakah batal wudu kalau aku makan daging kambing? Kata Nabi, in syi'ta. Kau pergi sukalah. Dalam hati Nabi, bila aku cakap batal wudu, makan je tak payah tanya. Tapi dia tanya, Nabi cakap, kau pergi sukalah. Kau rajin nak ambil wudu, ambil lah. Tak nak ambil pun tak apa, tak batal wudu kan. Dia tak puas hati, dia pegang lagi tangan Nabi. Dia cakap, bagaimana kalau saya makan daging unta? Woi, macam pula. Orang Arab je gitu. Dalam hati Nabi, budak ni kalau aku cakap insita, habis dia tanya macam-macam kan. Kalau Nabi cakap, kau pergi sukalah. Dia akan tanya, bagaimana kalau saya makan daging gajah? Bagaimana kalau saya makan dinosaur? Woi, dia akan tak habis. Kata Nabi, batal. Ada cerita dia. Itu hadis daripada Jabir bin Samurah. Dalam bab yang kita pelajari lebih kepada bab khusyuk di dalam solat. Dia nak mengajar kepada kita supaya kita ni tidak melampau-lampau dalam beribadat. Sehingga hari tadi ibadat tu tidak ada khasiat. Hari ni kita bosan, ya tak? Maka dalam bab khusyuk dalam solat pun ada hadis daripada Jabir bin Abdullah, 2-3 di antaranya hadis yang melarang kita daripada solat mendongakkan kepala. Ya, Allahu Akbar. Wih, macam macam solat. Islam tak larang kita tak? Islam ni, ya, kita sedekah Allahu Akbar tak? Letak atas dada, kita tengok dekat sujud, tanda tawaduk, itu ibadat. Macam kita betul-betul munajat dengan Allah. Islam suruh gitu. Jadi ada orang yang solat Allahu Akbar, cakap pinggang lagi, tengok atas, tak boleh. Kata Nabi, kata Jabir, Nabi mengingatkan kepadaku, barang siapa yang solat mendongakkan kepala ke langit, nanti Allah tidak akan kembalikan pandangannya. Maksudnya jadi buta terus. Itu semua hadis-hadis daripada Jabir bin Samurah. Baik, kita kembali kepada hadis ini. Dan anda lihat hadis ini di antara hadis-hadis fikih yang dimasukkan di dalam bab solat Jumaat. Jadi kita pun tak belajar bab solat Jumaat, kita belajar bab jangan melampau-lampau supaya kita bertengahan di dalam beribadah. Kata Jabir bin Samurah, Nabi dia sebut gini, kuntu usolli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salawat. Bahasa saya lah senang. Kata Jabir bin Samurah, ketahuilah, saya telah melakukan solat bersama Nabi ni banyak kali. Hadis yang umum, dia tak cakap solat apa. Tapi kita maklum lah, biasa solat-solat yang sahabat berjemaah dengan Nabi ni solat-solat fardu. Kerana solat fardu ni Nabi biasanya jadi imam. Kata Nabi, afdalus solat fil bait ila salatul maktubah. Seutama-utama solat di rumah kecuali solat maktubah, solat fardu. Hadis ini Nabi nak beritahu supaya kita jangan jadikan rumah kita ni macam kubur. Kata Nabi, la taj'alu buyutakum kuburan. Jangan kamu jadikan rumah-rumah kamu umpama kubur. Rumah ni tempat balik, mandi, pergi toilet, tidur, bab besok keluar. Jangan. Dia pagi keluar, lepas mandi, keluar pergi kerja, balik malam, balik rumah, mandi, tidur. Rumah ni macam kubur, tempat tidur je kan. Apa kata Nabi? Fa innal baital ladzi yaqra'u fil Qur'an, siapa-siapa yang rumah dia tu ada dibacakan Quran, la tadkhulu syaitan. Rumah tadi tidak akan masuk syaitan. Ini hadis nak menceritakan kepada kita, Nabi ada waktu solat di masjid sebagai imam, solat maktubah, solat fardu. Tapi ada waktu di rumah Nabi solat sunnah. Ya. Solat rawatib kan, qabliyah subuh umpamanya. Apabila azan subuh, Nabi akan solat raka'ataini hafifataini, 2 rakaat yang ringan. Apabila di masjid ada ramai orang, baru Nabi masuk masjid, Nabi akan sembahyang fardu jadi imam. Itu tertib yang Nabi lakukan. Jadi di rumah pun ada ibadat, di masjid pun ada ibadat. Ini jangan salah belajar. Dia dengar macam gini tak? Ustaz cakap lepas azan subuh kita sembahyang 2 rakaat kat rumah. Dia pula tinggal 20 km daripada masjid. Azan buka radio, azan tutup azan subuh, dia pun solat. Naik basikal pula pergi masjid. Sampai masjid, orang pun dah balik. Dapat pahala naik basikal aja lah. Ini orang yang tinggal dekat dengan masjid, sunnah ni macam itu. Kalau tak, anda boleh pergi masjid supaya rawatib di situ. Itu saya maksudkan. Artinya apa? Nabi nak rumah ni ada dilakukan ibadat, solat-solat sunnah, solat tahajud, termasuk membaca Quran. Tak? Rumah-rumah yang di dalamnya, fa innal baital ladzi yaqra'u fihil Quran, rumah yang di dalamnya ada membaca Quran, la tadkhulu syaitan, tidak akan masuk syaitan. Nabi jamin. Dalam syarah disebut, dibawakan hadis Nabi suruh baca, yakni soal Baqarah. Tak boleh baca seluruhnya, baca yang terakhir. Paling tidak pun muka surat terakhir tu baca 10 ayat. Lebih kurang macam gitu. Tak, baca terakhir. Dijamin syaitan tak masuk. Surah Al-Mulk, Surah Al-Kahfi, suruh baca ayat kursi. InsyaAllah ya tak, rumah yang dibacakan Quran, syaitan tak berani masuk.
Ini tak, rumah tak baca, ini ayat Quran. Hari-hari dengan dangdut. So macam mana tak? Disuruh baca. Kalau kita tak mampu baca pun, at least kita kaset. Ya tak? Rumah yang ada baca Quran, rumah dia kat hall tu besar, ayat 1000 dinar. Ayat 1000 dinar ke surat talak, ya tak? Tapi dia sendiri pun tak pernah baca. Dia pun tak tahu baca. Macam mana, ya tak? Setan tak takut dengan tuan rumah, setan takut dengan rumah je. Tuan rumah tak pernah baca Quran. So ini maksud Nabi, supaya rumah tadi dibacakan Al-Quran, maka insya-Allah rumah tadi tidak akan masuk rumah. Anda kena baca hadis-hadis yang Nabi sebut, tak? Tidak akan masuk malaikat rumah yang ada patung, tidak akan masuk rumah yang ada gambar-gambar orang yang itu kita tak bincang fikir je lah. Kena baca hadis-hadis macam gini, tak? Jangan sampai kita tak belajar. Lepas tu bab-bab iman ni penting juga. Dia honeymoon pergi Bali. Banyak-banyak negeri Bali pula. Okey lah, tak kisah. Pergi Bali atau berkenan dengan barongan tu. Bawa balik. Ini kenang-kenangan kita honeymoon. Letak kat depan. Orang masuk rumah, barongan dia peranjat ni. Kalau manusia dah seram, malaikat lagi tak masuk. Atau anniversary 1 tahun kahwin, dia tak pergi Thailand, Bangkok. Dia berkenan dengan gajah tu, gajah kayu. Berkenan sangat dengan gajah. Bawa balik, letak televisyen. Malaikat tak masuk, tak? Ni benda-benda yang kita nak sebut dan kena belajar. Macam mana kita nak bina rumah tangga bagi kalau yang asas je rumah tu sendiri pun malaikat tak masuk. So ini benda saya sebut kena belajar. Benda-benda yang boleh merosakkan i'tikad dan akidah kita. Kita belajar wuduk, batal wuduk. Belajar bab solat, batal solat, belajar. Tapi kita masuk Islam, kita tak pernah belajar benda-benda yang boleh keluarkan kita daripada Islam. Tahuilah apabila kita nak selamat, kita kena masuk Islam, ya tak? Nabi sebut al-Islam, agama Islam ni agama yang selamat, ya tak? Penaklukan kota Mekah, Nabi beritahu kepada penduduk Mekah, siapa yang masuk rumah Abi Sufyan, selamat. Siapa yang letak di rumah, selamat. Siapa yang masuk dalam yang Kaabah, selamat. Nabi sebut gitu. Masuk Islam, insya-Allah selamat, ya tak? Tapi apabila kita masuk Islam, kita kena ikut titah dan perintah agama Islam. Tak boleh suka-suka. Banyak kali saya contohkan, dia tak? Dan ini orang tak belajar. Cakaplah kat luar ada, misal kata curfew, kacau-kacau, bergaduh-bergaduh. Saya pun cakap, mari masuk rumah saya. Masuk rumah saya, insya-Allah selamat. Macam gitulah contoh. Siapa masuk Islam, selamat kan? Saya cakap, kat luar tu kecoh-kecoh, orang masuk rumah saya, selamat. Anda masuk rumah saya jamin selamat. Tapi masuk rumah saya, anda tak boleh suka-suka. Dia masuk, buka televisyen. Apa ni tak bagus, pukul-pukul. Dia buka Xbox, dia kat atas katil baring, kata. Saya terlajang nak keluar. Jangan-jangan, kata. Begitu juga orang yang masuk Islam nak selamat. Apabila masuk Islam, anda kena tahu peraturan-peraturan dalam Islam. Baru selamat, kata. Apabila anda buat benda-benda yang salah, otomatik anda akan terkeluar dari Islam. Ini yang saya sebutkan. Supaya kita ada sedikit roh Islam. Kita tahu yang disebutkan di sini tentang bab-bab yang kita pelajari bukan bab fikir, tapi nak beritahu kepada jemaah yang mana Jabir bin Samurah menceritakan bahawa aku telah solat bersama Nabi ni banyak kali. Itu bahasa saya. Yang kita fahamkan dengan hadis yang umum ini, solat fardu yang Nabi pimpin di masjid, biasanya gitu. Kemudian kata Jabir lagi, tolong rujuk hadis tu, fakanat solatuhu qasdan wa khutbatuhu qasdan. Adapun yang ini solat Nabi biasanya sederhana. Dan kalau dia berkhutbah, khutbahnya juga yang ini sederhana. Jadi hadis ini dah bukan nak jadi umum, dia nak merujuk kepada ada khutbah pula. Kalau solat tadi kita dah cerita, ada khutbah. Jadi biasanya orang laki-laki tahu solat fardu yang ada khutbah, yang ini solat Jumaat. Adapun solat-solat sunnah yang ada khutbah ni banyak. Aidain, Idul Fitri, Idul Adha, solat kusuf, istisqa, banyak. Akan tetapi saya pergi kepada kitab syarah. Ulama-ulama yang mensyarahkan hadis dalam kitab ini, beliau mengatakan bahawa dia merujuk kepada solat Jumaat. Kerana hadis ini semakna dengan hadis Muslim yang diceritakan oleh Ammar bin Yasir, yang mana kata Nabi, anna tula salatir rajuli wa qisara khutbatihi ma'innatun min fiqhi. Kata Nabi SAW bahawa sesungguhnya panjangnya solat seseorang dan pendeknya khutbah orang tersebut menunjukkan ini keilmuan, kefahaman seseorang terhadap agama. Hadis ini dalam bab Jumaat. Jadi ulama mengatakan hadis yang kita pelajari 148
lebih merujuk kepada solat Jumaat. Ulama-ulama fikih mengatakan, sedangkan khutbah Arafah yang dah pergi haji tahu, khutbah Arafah Nabi ni panjang. Sekarang ni kalau kita yang tak pergi haji lah, biasa kita tengok kat televisyen tu, bila hari Arafah, Yaumul Arafah 9 hari bulan Zulhijjah, di televisyen ditunjukkan tu, anda tengok. Daripada sebelum Zuhur, Mufti Saudi tu akan khutbah, dia khutbah sampai masuk Zuhur, panjang. Maka ulama-ulama mengatakan bahawa khutbah Arafah Nabi panjang. Khutbah istisqa, minta hujan, panjang. Khutbah khusuf, iaitu gerhana, panjang, ya tak? Maka mereka mengatakan bahawa hadis ini lebih merujuk kepada solat Jumaat, kerana memang betul bahawa solat Jumaat khutbah Nabi tak panjang, solat Nabi panjang. Ibn Abbas menceritakan solat Jumaat Nabi, kata Ibn Abbas, kana yakra'u fi salatil Jum'ah, adalah Nabi solat Jumaat itu dia membaca suratul Jum'ah. Surah Jum'ah. Surah Jum'ah ni kalau anda balik, anda tengok 1,5 muka surat. 1,5 muka surat ni Quran cetakan Saudi tanpa terjemahan tu. 1,5. Lebih kurang macam itu. Wal Munafikin. Surah Munafikin pun sama juga, lebih kurang 1,5 muka surat. Jadi solat Jumaat Nabi nak begitu panjang. Memang betul. Dan khutbah Nabi, khutbah Jumaat Nabi, betul pada hadis ni, wa qisara. Dan yang ini ringkas pula khutbatihi, yang ini khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia nak beritahu pada umumnya, sebelum kita buat kesimpulan hadis ini, solat Jumaat Nabi ni solatnya panjang. Tapi kalau khutbah Jumaat Nabi, khutbahnya pendek, short and sharp. Dalam bahasa fikih dipanggil Jawami'ul Kalim. Jawami'ul Kalim ni kalau orang Arab disebut, dia tak, bahasanya ringkas tapi jitu dan tepat, padat macam gitu. Kerana waktu solat Jumaat ni memang waktu orang bekerja, waktu orang berniaga, tengah-tengah sibuk bekerja, azan yakni zuhur, kena stop, kena ingat Allah SWT. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah wa zarul bai'. Kata Allah, tinggalkan segala urusan perniagaan. Jual tak boleh, beli pun tak boleh. Artinya berniaga tak boleh, bekerja pun tak boleh. Itu bahasa yang kita pakai macam itu. Waktu itu kena stop. Dan waktu itu orang sedang bekerja dan berniaga, tak? Maka Nabi tak perpanjang-panjangkan. Nabi ringkas-ringkas, tak perlu nak khutbah panjang-panjang. Yang penting mesejnya sampai, tak? Apabila Nabi beri salam, Nabi mulai berkhutbah dan Nabi isikan apa yang penting. Habis yang ini khutbah, orang yang nak bekerja boleh sambung, orang nak berniaga boleh sambung, tak? Jadi orang-orang yang nak bekerja, dia dah dapat nasihat dalam khutbah tadi, supaya dia balik kerja, dia tak malas. Jangan lepas khutbah sembang kedai kopi. Padahal baru dengar khutbah, dia tak? Betul, khutbah ni penting. Khutbah ni dia mesti diisikan dengan nasihat, supaya orang yang tadi berhenti kerja sekejap, dia datang solat Jumaat, dia tak? Dia balik ni lebih kuat lagi kerja dia macam gitu. Ini tak. Dia berhenti daripada kerja, masuk masjid, balik jadi pemalas pula, curi tulang pula. Apa yang dinasihat tak betul. Jawaimul Kalim dia sebut itu, yang ini orang yang Nabi sebutkan tadi jitu dan tepat. Maka dalam nasihat Nabi tu, orang balik orang dapat sesuatu, tak payah panjang-panjang. Yang berniaga ni tadi dia tutup kedai sekejap, lepas tu dia pergi kedai, dia pergi solat Jumaat, dia buka kedai balik, dia berniaga dalam keadaan jujur. Ini yang paling penting. Maka dalam Islam ada satu benda yang kadang-kadang ulama bincang tentang hikmah solat Jumaat. Mungkin sibuknya orang bekerja, sibuknya orang berniaga ni, bukan saja 7 hari, 168 jam, tak ada masa nak pergi belajar. Dia punya sibuk ni, sibuk sangat-sangat. Tapi jangan sampai dia tak pergi sembahyang Jumaat. Nampak tak? Nah, maka dia datang solat Jumaat, imam ni mau pam sikit. Nabi ni khutbah ni, sahabat cerita, ahmarat ainah, merah mata Nabi ni. Nabi bila berkhutbah ni orang seram dengar, tak? Kata sahabat seolah-olah dia mengarahkan bagaimana tentu